semua orang ada pengalaman dalam trading. Tak kisahlah apa jua jenis trading yang abang-abang dengan kakak pernah buat sebelum ni. Ada yang pernah buat trade forex, ada yang pernah trade saham, ada yang currency. So macam-macam jenis trading lah. Tak kisahlah apa jua jenis trading yang anda pernah ceburi atau pernah involve, pernah dengar. Okay. Dan kepada yang tak pernah langsung ada pengalaman trading, ini baru first time nak dengar macam mana cara nak buat duit dalam trading pun no problem. Sesi ini adalah sesuai untuk anda. Memang sesuai untuk anda, no problem. Okay, saya nampak dekat situ ada Kak Farah. Saya baru kenal seorang, Kak Farah je. Jadi Kak Farah saya jadikan admin untuk bantulah kalau saya tak tertinggal untuk offkan mikrofon kan. Okay, Kak Farah thank you Saya jadikan co-host Okay. Alright, jadi kita pasal trading kan. So, yang tak pernah ada pengalaman pun no problem, don't worry. Sesi ini sesuai untuk anda juga, kepada yang tak ada pengalaman. Tapi join untuk cubalah dengar-dengar macam mana cara nak buat, so no problem. Sebab semua orang, tak kisahlah siapa pun di atas muka bumi ini, manusia kalau dah namanya manusia, sama. Diorang semua mula daripada tak tahu juga. Lepas tu ambil tahu, belajar mungkin dengan sesi-sesi yang macam ni, belajar dengan macam-macam orang, dah faham, lama-lama dah boleh buat sendiri, dah siap-siap boleh ajar orang. So itu adalah benda yang sama berlaku kepada semua orang. So jangan anda rendahkan diri anda, saya newbie, saya tak tahu, saya bodoh, tu semua tu ketepikan. Bila dah join Zoom meeting saya pada malam ni, inilah sesi untuk kita ambil tahu, okay? Dapatkan pengetahuan. Alright, so clear semua? Alright. Jadi cerita pasal trading. Saya pun sendiri, saya aktif dalam trading pun dalam 2018. Cumanya saya agresif. Agresif ni maksud saya tu macam ni lah. Ajar orang macam gini. Since daripada bulan 5 tahun lepas, bulan Mei 2021 sampailah sekarang, non-stop sharing sampailah. Saya pun tak sangka macam mana saya boleh non-stop. Macam ni lah, bulan-bulan puasa pun kita ada lagi kesempatan untuk kita sharingkan kepada semua macam mana cara untuk kita buat duit. So non-stop sharing, dan sedar tak sedar dah lebih daripada ni saya nak beritahu ni, dah lebih daripada 1 juta user 1 juta orang dah yang saya dah ajar cara dan metod yang sama macam mana saya akan ceritakan pada malam ni. 1 juta lebih daripada 52 buah negara. Macam malam ni sebenarnya ada lagi berlangsungnya satu lagi sesi Zoom, sesi utama. Ramai sesi Zoom utama ni, maksudnya satu dunia malam ni. Tapi in English lah. So saya sebabkan clash dengan aktiviti Zoom mingguan saya, memang saya buat setiap hari Rabu. Tapi siapa yang nak pergi ke sana, nak dengar setiap hari Rabu pun ada buat international punya Zoom meeting in English. Boleh tengok user ataupun user Royal Q daripada Rusia, daripada India, daripada Malaysia, semuanya bergabung dalam satu sesi Zoom lah. Tu je nak bagi tahu. Okey. Jadi untuk sesi saya, okey, saya akan cuba explainkan. So ada beberapa sesi, ada beberapa section ataupun bahagian Zoom meeting kita pada malam ni. Okay, so harapnya anda semua boleh dapat, boleh faham. Saya tak ada sesi menghafal dalam ni, tak ada apa-apa yang perlu kita hafal pun. Okay, tak ada apa-apa yang perlu kita hafal. Just dengar saja apa yang saya nak present dan faham cukup. Faham, bukan hafal. Dengar, oh macam gitu. Itu je, saya nak macam gitu je. Objektif kita macam itu. Okay. Kalau ada pen dengan kertas nak menulis pun boleh, tak tulis pun tak apa sebab tak ada apa benda yang nak ditulis. Okey, sebab apa yang saya akan ajar ni sangat-sangat mudah. Method yang sangat mudah, dia tak ada benda-benda yang teknikal. Semuanya insya-Allah semuanya straightforward. Straightforward tu maksudnya tap macam itu. Dia tak ada apa-apalah. Okey. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa section, abang-abang dan kakak semua, sesi saya pada malam ni. Yang pertama sekali, memandangkan hari ni kita nak belajar trading. Hari ni saya akan ajar trading cryptocurrency. So kalau nak tahu, trading ni ada banyak. Kita pun pernah dengar forex, kita pernah dengar saham, kita pernah dengar pasal cryptocurrency. Mungkin ada yang pernah trading gold, ada yang pernah trade silver, commodities lah tu kan.
Commodities, ada juga yang pernah trade macam-macam lah, S&P 500, semua tu. Okay, so banyak jenis trading. So malam ni saya akan more fokus kepada trading cryptocurrency. So sesi kita pada malam ni insyaAllah objektif dia di penghujung daripada sesi saya pada malam ni, saya harapnya semua orang akan dapat tahu sedikit pertama sekali tentang apa itu cryptocurrency. Okay, saya akan cuba sampaikan ataupun bagi dari peringkat yang sangat basic lah, layman term je kita punya sesi pada malam ni, iaitu apa itu cryptocurrency dan macam mana kita nak buat duit dalam cryptocurrency, apakah platform yang kita nak pakai untuk buat duit ataupun trading cryptocurrency ni, dan last sekali macam mana cara dia pula. Okay, so kita dah tahu apa itu cryptocurrency dulu, dah tahu, okay, dah sedar, dah nampak. Lepas tu kita dah start nak start involve dalam cryptocurrency. Mana pula platform ni kita nak beli, okay, dah tahu platform tu pula, macam mana pula kaedah dia, cara dia kita nak beranakkan duit kita tu pula, yang ketiga. Okay, dan itu saja 3 section ni saja insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan lepas daripada habis ni kita akan dapat at least 3 daripada ni lah. Okay, so standby semua, ready, sebab ada mesej-mesej saya ni baru nak masuk, dah start ke dan sebagainya. Saya tak reply pun, sebab apa, dah boleh baca dah dekat dalam saya punya invitation tu kan. Okay, jadi bila kita sebut pasal cryptocurrency, bila sebut pasal trading pula, forex lah, pasal apa, pasal saham. Kalau forex, saham tu saya tak perlu explain apa itu forex, apa itu saham. Saya rasa semua orang tahu forex ni dia mata wang, US dollar lah, pound sterling lah, apa lagi forex, apa lagi mata wang, banyak mata wang. So semua orang, saya rasa semua orang tahu pasal forex, walaupun tak pernah buat. Forex itu orang tahu betul. Okay, so itu forex. Kalau saham pula, saya rasa saya tak perlu explain apa itu saham. Semua orang tahu kalau saham ni dia adalah saham syarikat. Kita beli saham syarikat tu kan. Yang kata kita pun mana-mana pun kita cakap kita join saham lah, beli saham lah, orang tahu apa itu saham. Tapi bila sebut cryptocurrency, dekat sini dia ada macam-macam. Ini pengalaman saya. Saya tengok bila sebut cryptocurrency, kita ada bermacam-macam tanggapan apa itu cryptocurrency. So, okay, saya akan tunjukkan berkenaan dengan cryptocurrency dulu, apa itu cryptocurrency. Okay, so saya akan buka kita punya bukan slide saya gunakan slide saya ni je. Slide saya ni Google. Tahu Google Okay, so sebab apa? Sebab semua orang ada Google. Jadi saya rasa lepas ni semua orang boleh Google sendiri. Apa yang saya cakap ni semua orang boleh explore sendiri lepas daripada ni. Sorry saya tak ada slide. Okay, saya tak ada slide presentation. Sebab kenapa? Sebab saya punya slide adalah pakcik Google. Okay, so lepas ni abang-abang kakak-kakak semua boleh buat benda yang sama, boleh tengok apa yang saya cakap lepas ni untuk buat research lah. Orang tu kan kita suka benda perandu, nak research lah, nak apalah. Kalau nak sangat, saya tunjukkan lepas ni. Okay, anda semua pergi tengok dekat dalam apa yang saya tunjukkan. Sama-sama kita tengok. Okay, right. So kita pergi dekat sini. Bila sebut pasal cryptocurrency, okay, sebelum kita nak trade, kita mesti tahu dulu apa benda yang kita nak trade. Trade ni dalam bahasa orang putih, di trade lah. Bahasa Melayu dia, tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu dia niaga, dagang. Apa yang kita nak niagakan, apa yang kita nak dagangkan tu kita mesti tahu. Okey, sebab apa? Yang pertama sekali, ini soal mindset. Sebab kebanyakan daripada kita, rata-ratanya rakyat Malaysia, bila dia dah masuk cerita bab melabur ni, dia pun tak tahu apa yang dia labur. Dia tahu-tahu rugi je. Satu. Yang kedua, dia tahu-tahu untung je. Kedua. Ini masalah sebab dia tak tahu. Lepas dia tak tahu, dia pun rugi, dia salahkan orang. Orang salah ni, menipu ni, kita tak labur pun kita kena tipu kat macam-macam tempat. Ada juga sindiket melabur LHDN telefon kan, menipu. Okey, pegawai polis menyamar, macam-macam cara orang nak tipu kita. Right? So itu orang. Jangan salahkan orang.
Okey, orang menipu ni dia akan ada di mana-mana. Tapi salahkan diri sendiri juga. Sebab apa? Kita sendiri yang tak ada knowledge menyebabkan kita senang ditipu. Alright? Sebab itulah saya mulakan saya punya sesi pada malam ni. Saya nak tunjukkan, saya suka betul tunjukkan bagi orang faham dulu apa itu cryptocurrency. Okey, sekejap Saya nampak tadi Cikgu Fero macam ada masuk. Cikgu Fero. Sekejap saya lantik Cikgu Fero kejap jadi apa nama tu? Zoom. Okeylah. Untuk bantu saya dengan Kak Farah. Boleh Cikgu Fero saya jadikan co-host kalau ada mikrofon yang saya lupa nak tutup tu. Okay, thank you Cikgu Fero, thank you Kak Farah, double F, 2F, Farah Fero. Okay, right. So, cryptocurrency ni tuan-tuan dan puan-puan, abang dengan kakak, sebelum kita pergi tengok dekat website ni, saya akan tunjukkan satu website ni. Sebelum kita pergi tunjukkan kat website tu, okay, cryptocurrency ni dia adalah mata wang digital mata wang digital. Macam duit yang kita pakai sekarang, itu dipanggil mata wang kertas, duit kertas. Dia ada satu lagi duit, dipanggil duit digital. Duit digital. Okay, jadi jom kita tengok. So, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak, anda semua boleh tengok dekat coinmarketcap.com. Okay, boleh tengok coinmarketcap.com ni dia adalah antara salah satu website utamalah dalam market cryptocurrency ni, coinmarketcap.com. Lepas ni, semua orang dalam Zoom meeting ni boleh tengok lepas-lepas pada ni. Apa yang saya cakap ni nak tengok balik. Kan? Sebab kita suka tahu kalau kita tengok benda ni sendiri. Ini memang lumrah, tak tahulah, saya tak tahu orang lain. Kalau saya lepas orang tu dah tengok, saya pula tengok kan. Oh, saya pun suka. Oh, macam gini rupanya. Macam gitu saya akan cakap. Okay, jadi coinmarketcap.com ni lah satu website utama yang kita nak tengok segala macam info berkenaan dengan cryptocurrency. Okay, boleh tengok nama dia tu cryptocurrency. Currency, hujung dia. So, bila currency ni maksudnya dalam bahasa Melayu, mata wang. Kalau kita direct translate, maksud dia mata wang kripto. Maknanya ada pula sekarang ni mata wang yang dipanggil sebagai mata wang kripto. Yang kita pakai sebelum-sebelum ni dipanggil mata wang fiat. Fiat currency. Ataupun duit kertas lah. Senang kan? Apa duit kertas? RM lah, US dollar lah, Singapore dollar lah, rupiah lah, macam-macam duit kertas ada. Sebutlah dalam hati masing-masing, semua orang tahu mata wang kertas. Tapi bila sebut cryptocurrency ataupun mata wang kripto ataupun mata wang mata wang digital, okey, jadi kita kena tahu juga apakah pula mata wang digital. Okey, yang inilah dia. Buka coinmarketcap.com, dah boleh nampak dah dekat sini mata wang digital yang ada dekat dalam pasaran kita. So ada banyak. Ada Bitcoin lah, ada Ethereum lah, ada Tether, ada BNB, ada USDC, ada Solana. Baru tahu kan? Banyak tak? Banyak. Okey? So, dia banyak. Ada berapa banyak tau? Dia ada lebih kurang 18,737. Jadi saya tak sempat nak sebut satu-satulah. Tapi saya pasti semua orang pernah dengar Bitcoin kan? Tak kisah pernah simpan ke tak pernah simpan ke, tapi pernah dengar, mesti pernah dengar, betul? Bitcoin. Okey, jadi inilah dia mata wang kripto. Nombor 1 Bitcoin, nombor 2 Ethereum, dan juga berapa banyak? Dia ada 18,737 yang lain. Okey? Banyak kepada yang tak tahu tu mungkin hari ni baru first time tahu. Yang inilah yang saya nak bagi tahu ni. Okey? Boleh tengok dekat sini Solana, Terra, XRP, Cardano. Sebab tu saya bagi tahu tadi coinmarketcap.com. Lepas ni tengok, 18,000 apa dia 18,000 tu, nak tengok sendiri. Silakan Shiba Inu lah, Matic lah. Saya pun tak hafal. Dan tak penting pun untuk kita hafal. Tak payah hafal pun tak penting. Okey. So, yang kedua sekali, setelah kita tahu list of cryptocurrency, kita nak tahu pula harga. Tengok harga Bitcoin hari ni 44,000. Gila Ethereum 3,200. BNB 425 dolar. Banyak. Solana 118 dolar. Dan anda scroll lah sampai bawah, macam-macam nama coin dan macam-macam pula harga dia masing-masing.
Jadi apakah peluang yang ada dalam cryptocurrency? Hari ni saya straightforward je apa peluang yang kita ada dalam cryptocurrency. Okay? Saya nak bagi tahu kepada semua semua yang join Zoom meeting pada malam ni, apa yang saya bagi tahu ni saya bukanlah pandai, saya tak pakar, bukanlah pakar, saya bukan sifu ke apa ke, tapi hari ni saya nak ceritakan adalah 100% daripada pengalaman saya sepanjang tahun mengenali Bitcoin ni daripada tahun 2016. Saya pernah dengar lah, saya tahu semua orang ada pernah dengar nama Bitcoin ni dan pernah dengar masa tu harga dia macam-macam harga. Saya pun sama dan even saya pun pernah ada Bitcoin juga dulu. Jadi apakah peluang yang kita ada dalam cryptocurrency ni? Yang pertama, barulah saya sedar yang sebenarnya dalam cryptocurrency kita tak perlu jadi pandai. Tak perlu jadi pandai. Okay? Nak jadi kaya dalam kripto ni, dalam coin-coin Bitcoin. Kalau orang biasa sebut macam tu kan. Bitcoin tu. Tak perlu jadi pandai pun nak kaya. Okay? Saya bagi bukti tau. Saya cakap ni dengan bukti saya bukan cakap kosong ni. Saya cakap dengan bukti. Sebab tengok balik harga Bitcoin hari ni $44,000. Tengok $44,000. Okey. So macam mana kita nak jadi kaya? Sebenarnya kita dah boleh jadi kaya dah sebab 2009, pada tahun 2009 harga satu Bitcoin ni 0.0007 maknanya berapa ni? 1 sen pun tak sampai. Hari ni harga dia 44,000. Jadi pada tahun 2009 tu kalaulah kita membeli Bitcoin ni pada $1, saya tunjukkan dulu. Okey. $1. Saya tunjuk ni benda yang dah berlaku bukan yang akan berlaku ke, bakal berlaku ke, tak ada. Ni yang dah berlaku tapi kita semua tak ambil kesempatan pun lah kan. Termasuklah orang yang bercakap ni pun sama je Sama dengan je kita ni tuan-tuan. Okey, tapi tak apa, kita sharing apa yang saya nampak $1 bagi dengan $1 bagi dengan 0.0007, kita ada 1,428 Bitcoin pada tahun 2009 kalau kita belilah. Cerita dia kita tak beli. Hari ni harga Bitcoin berapa? Harga Bitcoin ni $44,000 kan. Okey, kita pun kalilah $44,000 tuan-tuan kan. $44,000. $62 juta kali dengan 4.2 kita ada 264 juta ringgit RM. Dengan $1 Bitcoin yang kita beli pada tahun 2009. Wow. Sebenarnya kita ni peluang nak jadi jutawan tu lalu depan mata kita tapi kita tak tahu dan kita tak pernah ambil macam-macam faktor tak pernah ambil tahu, faktor tak tahu langsung, ada tu dah tahu tak ambil tindakan, ada tu dah tahu dah ambil tindakan tapi salah pula cara, kena tipu pula. Macam-macam faktor. Okey. So itu 2009 tuan-tuan. Saya tak payah sebut pasal tahun 2009, menyampah orang dengar sebab dah lama, saya pun menyampah dengar. Kita tengok coin performance tahun lepas. Okey. Coin performance tahun lepas, tahun 2021. Okey. So kita tengok, tak payah jauh-jauh. Tengok tahun lepas je, 2021. Okey, kita tengok sama-sama. Type je coin performance 2021 ke. Type je kat Google ni. Google ni bagus apa saja kita nak dia kita type je. Nak jerang air ke, macam mana cara-cara nak masak Maggi, langkah-langkah untuk masak Maggi. Ada Jadi type dekat sini Google ni, kita tengok tahun 2021, tahun lepas. Kalau kita simpan coin-coin ini, Bitcoin tahun lepas 59%. Simpan ni tak perlu pandai tuan-tuan. Simpan ni cuma perlukan duit Okey? Simpan 1,000 jadilah 1,500. Okey, Ethereum 400%. Binance Coin 1,268%. Solana 11,000%. Wow, 11,000% Maknanya kita simpan $10 ataupun RM10 jadi RM1,000, RM1,100. Terra ni 12,967%. Simpan je. Terra ni Luna. Simpan $10 ataupun RM10 jadi $1,200 ataupun RM1,200 dalam masa setahun. Ini tahun lepas. Tahun ni 2022, wallahu a'lam bisawab. Kita tengok sama-samalah. Apa pun
memang biasa coin-coin ni, kripto ni naik ribu-ribu persen biasa. Alright? So nampak nampak tak dia punya potensi tu. Simpan, tak perlu pandai saya cakap kan. Okay? So kita back balik tu kita punya slide tadi, coinmarketcap.com. So tuan-tuan, abang-abang dan kakak boleh tengok sendiri coin-coin yang saya ni tadi Terra kan. Terra ni nombor 7. Nombor 7 $110. Maknanya tadi dia naik berapa? 12,000% kan coin ni kan. Simpan. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk last Shiba Inu. Shiba Inu ni dia nombor 15. Daripada 18,000 tu dia nombor 15. Okay, harga dia 0.0000000245858 ni. Macam Bitcoin tadi lah, 0.00007. Okay, hari ni dia nombor 15. Dan Shiba punya return tahun lepas Shiba. Ni sebab saya ada pengalaman sikit lah Shiba ni. Kita tengok in 1 year. Okay, Shiba Inu return 1 year 46 juta persen. Okay, bermaksud dengan RM1 aduh 46 juta persen dengan RM10 kita simpan di Shiba ni, kita ada 4.6 juta ringgit. Nampak tak? Dia pelik tapi benar pelik tapi benar. Sebab apa benar, dia dah berlaku. Akan datang kita tak tahu, saya pun tak tahu tapi yalah, kita dah tengok hari ni pula Bitcoin 44,000. Lagi 10 tahun kita tengok dia harga dia 44 bilion. Siapa tahu? Benda sama Aduh, dulu dengan 44,000 je, sekarang dah 44 bilion harga kau macam gitu. Okay, so itu dia cerita pasal coin. Okay, nampak? So next, okay, crypto punya market daripada 24 jam tengah-tengah kita duduk bersembang ni. Sekejap. Nak tutup pintu je. Okay. So, dalam masa 24 jam yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, duit dah pump in masuk dalam cryptocurrency ni sebanyak $121 bilion. $121.6 bilion. Tengah-tengah kita duduk menyembang, tengah-tengah kita duduk berpuasa bulan Ramadan ni, dalam masa 24 jam yang lepas, $121.6 bilion market cap duit dah pump in masuk dalam market cryptocurrency. With or without kita letak ke, kita tak letak ke, kita simpan ke tak simpan ke, tahu ke tak tahu ke, tetap dia 121 bilion. Okay, so orang dah tahu, saya dah cerita pasal kripto, orang dah nampak. Next, apa yang kita kena tahu adalah dekat mana pula kita nak beli kripto ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dekat mana? Okay, sebab apa? Yang ini yang ramai orang silap. Orang bukannya tak tahu, tak ada kesedaran dah cerita dah pasal Bitcoin apa semua ni naik harga semua. Masalahnya kita kena tipu. Okay, so sebab apa kita kena tipu? Platform pula tak betul. Pergi letak duit dekat, yang paling pedih tu kita bagi duit dekat kawan bagi duit kat kawan, Bitcoin tak ke mana, duit pun tak ke mana. Ada kan pengalaman macam tu? Siapa ada? Saya tak payah cakap jauh-jauh pun sebab saya sendiri kan. Ada je pengalaman macam itu, setakat kena tipu ni. Alright, tapi tak apalah, kita ambil pengajaran, lepas tu kita belajar. Macam saya belajar lah. Alright, so ini adalah exchanger. Ni adalah exchanger. Kita nak beli coin-coin ni semua dipanggil di dalam exchanger. Exchanger ni senang cerita dia macam bank lah, bank untuk cryptocurrency. Duit ni kita simpan kat mana? Kita simpan duit dekat dalam CIMB, dekat Maybank, macam tu. So Bitcoin, coin-coin ni semua kita boleh beli dan kita boleh simpan dekat dalam exchanger. Jadi dalam coinmarketcap.com ni, okay, ini adalah list of exchanger pula. Nombor 1 adalah Binance. Binance ke Binance tak? Cara nak sebut dia. Tapi gitulah eja dia, Binance. Okay, Coinbase, ada Kraken, ada KuCoin. Malam ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak menggunakan Huobi Global. Malam ni saya tunjukkan Huobi nombor 6 ni. Okay, so Binance punya transaksi pula sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Binance, volume dia dalam masa 24 jam yang lepas, $24.6 bilion. Gila bapak besar 3.7 bilion dolar dalam masa satu hari Ini duit-duit siapa lah orang ni kan. 2.5 bilion dolar. Huobi 2.7 bilion dolar transaksi dalam masa satu hari. Bilion-bilion transaksi dia, orang berebut beli coin ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Alright, kalau kata money changer, inilah money changer yang paling besar dalam dunia sekarang, iaitu Binance, 24 bilion. Bersamaan dengan 90 bilion ringgit.
Saya rasa Malaysia punya KDNK pun tak sampai macam itu. Mungkin kurang sikit atau lebih sikit je daripada KDNK kita Malaysia ni. Maksudnya bank negara Malaysia lah. Okay. So itu dia market cryptocurrency worldwide, dan ini adalah market yang industri yang orang tengah berpusu-pusu berebut orang sekarang. Okay. Jadi satu lagi, kita mungkin tak pernah dengar Luno tak? Luno. Luno So Luno pun dia adalah exchanger juga. Tapi dalam ranking dalam coinmarketcap.com, dah tidur, tu ada macam dok melentang pula. dalam coinmarketcap.com dia nombor 70 kita tengoklah nombor 70 ke tak silap. Coinmarketcap coinmarketcap Luno Luno nombor 71. Luno ni dia diluluskan oleh Bank Negara Malaysia lah. Dia berdaftar dekat Malaysia dan dia diluluskan oleh Security Commission Malaysia. So boleh guna pakai juga. Dia punya transaksi 26 juta dolar dalam masa satu hari. 71. Tapi malam ni saya tak tunjukkan cara-cara gunakan Luno lah. Saya tunjukkan gunakan Huobi. Alright, clear tuan-tuan dan puan-puan? Okay, so kita dah tahu platform yang kita pakai ni bukan calang-calang. Dia adalah platform yang sangat reputable lah, bereputasi tinggi. Yang mana satu dunia pakai, iaitu Huobi Global. Yang mana kita boleh download sendiri dekat dalam handphone masing-masing. Sebab ini adalah banking system, macam Maybank to you tu. So boleh download Huobi masing-masing. Minta link registration kepada siapa yang invite anda lah pada malam ni. Pergi dekat Google Play Store tu, download lah Huobi ni tadi. Saya ada banyak lagi yang lain lah. Saya ada Get.io, saya ada Clever, saya ada KuCoin, adalah Trust Wallet lah, ada blockchain lah, ada Binance juga, ada macam-macam. Tapi saya tak cerita. Kita hari ni kita fokus satu je, Huobi. Sama je, yang lain ni sama. Macam bank lah. Saya ada Maybank lah, saya ada CIMB lah, Bank Islam lah, Hong Leong Bank lah, macam-macam bank saya ada. Tapi semuanya bank, sama saja. Jadi saya cerita Huobi. Jadi minta link registration dekat kawan-kawan anda untuk register Huobi ni. Lepas dah register, minta kawan-kawan tu ajar untuk buat verify. Kena verify dulu masukkan gambar IC, lepas tu kita kena selfie. Sangat-sangat mudah lah. Benda tu 1 minit punya kerja, 1 minute punya step. Minta kawan-kawan yang invite anda ajar nanti. So no problem. Dah verify, apa yang boleh kita buat? Kita dah boleh start shopping kita punya coin dalam kita punya exchanger ni, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya cakap tadi, nak beli Bitcoin ke apa kan? Belilah. Nak beli apa? Bitcoin. Tekan dekat Bitcoin, lepas tu tekan buy. Bawah tu ada buy kan? Masukkan duit dulu dalam ni Cara nak masukkan duit pun sama, minta tolong kawan ajar. Tak susah pun, sama je macam anda pakai Lazada ke, beli barang dekat Shopee ke, beli bayar online payment ke, kat Maybank to you tu, transfer je duit masuk dalam ni. Button nak transfer tu nanti, nak tekan apa, minta kawan ajar juga. Sangat-sangat mudah benda tu lah. Masukkan duit contohnya RM50. Sekejap, macam saya ni, saya nak login sekejap. Saya pakai pattern password ni. Belilah $10 ke, macam saya cakap tadi, beli $20. Apa tadi, Luna ke, Bitcoin ke apa benda kan? Boleh beli, tak perlulah lagi kita bagi duit dekat orang, betul tak? Betul. Beli, lepas tu apa nak buat? Beli, lepas tu nanti tunggulah dia naik, nanti besok jual. Lepas kita beli, dia akan tersimpan dekat dalam kita punya asset ni, ataupun kita panggil wallet. Dalam wallet kita ni, spot wallet, adalah segala coin kita yang kita beli dan kita simpan tu. Selesai tuan-tuan dan puan-puan. Tu yang pertama. Seterusnya saya nak ajar macam mana cara nak buat trade. Bila cara nak buat trade ni, macam saya cakap tadi lah, mesti semua orang dah terfikirkan benda-benda yang susah, benda-benda yang teknikal, benda-benda yang kena baca ni, chart ni, ataupun graf ni, kena baca candle ni, kena buat analisa, kena buat trend line dan sebagainya. So itu bukanlah benda yang saya nak ajar pada hari ini. Don't worry, kita tak akan buat semua benda analisa ni. Alright. Sebab apa? Sebab nanti kejap lagi saya akan tunjukkan kita ada satu application. Saya nak recommend atau nak memperkenalkan kepada anda satu application yang akan bantu, satu apps yang akan bantu anda untuk buat trading ni secara auto. Maknanya dia dah mengurangkan kerja kita. Kita tak perlu buat analisa, tak perlu nak tekan button buy, dan kita tak perlu tekan button sell tu. Dia yang akan buatkan untuk kita, tapi still kita boleh dapatkan keuntungan, dapatkan profit.
semua stay tune. Okay. Sikit lagi ni saya nak tunjukkan buat demo sikit. Cara-cara nak pakai mudah je. Okay. So bila kita sebut pasal trading, senang saja. Okay. Masuk trading ni macam mana kita nak buat untung dalam trading. Okay. Senang saja. Basic dia adalah buy low sell high. Beli masa harga rendah, buy low, dan kita jual pada harga tinggi lah, sell high, and buy low sell high. Buy low sell high. Apa-apalah kita nak trade forex ke kripto ke, even kita nak jual nasi lemak pun kita mesti beli rendah jual tinggi, betul tak? Kan? Adakah kita beli tinggi jual rendah? Kita rugilah, betul tak? Alright, so buy low sell high. Sama juga dengan Bitcoin, coin ni, kripto ni apa semua. Okay, kita nak beli katakan dekat sini harga sekarang, dan kita nak jual pada harga yang tinggi. Kita tekan button buy, dia dah naik, kita tekan button sell bawah tu. Buy sell je sebenarnya. Betul, senang je. Tapi masalah dia adalah kita tak pandai. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat nanti, okay, ada kemungkinan berlaku kita buy low tetapi kita sell low. Betul tak? Buy low betul dah. Kita sell low, kita rugi. Tu yang pertama. Yang kedua, kita buy low, dah naik, kita tak sell pula. Sebab apa? Tamak ke? Tak tahu ke? Sebab kita tak monitor ke? Kita pun tak sedar dia naik bila, contohnya. Terutama saya nak mention kepada orang yang barulah, kan? Yang tak tahu apa-apa pasal Bitcoin, dah buy dah, kan? Kononnya nanti dah naik nak jual, terlupa nak jual contohnya. So, tengok naik dia tak jual, ataupun dia dah tengok dah nampak naik tu dia tak jual. Sebab apa? Sebab dia kata boleh naik lagi. Bila dia jatuh, lepas dia jatuh dia tak jual. Contohnya lah. Ni contoh-contoh yang berlaku. Okey. Jadi lepas dah jatuh barulah dia jual contohnya. Dah rugi. So itu adalah benda-benda yang berlaku. Jadi macam mana nak elakkan semua situasi semua yang saya cakap tadi? Okey, jadi saya nak memperkenalkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan satu application yang nama dia Royal Q yang saya pakai semenjak daripada bulan 5 tahun lepas. Sebelum ni saya trade manual lah. Manual ni maksudnya saya kena baca graf tu, baca chart, analisa chart. Saya kena tengok dengan semua news-news yang ada sebelum saya buat keputusan untuk beli ataupun sebelum saya buat keputusan untuk trade. Sebelum ni. Tapi lepas tu bulan 5 tahun lepas, saya ada jumpa satu apps lah, nama dia Royal Q yang saya cakap saya dah share kepada lebih 1 juta orang, 1 juta user. Saya dah share kepada lebih 52 buah negara. Saya gunakan Royal Q ni dan saya start trade gunakan Royal Q ni. Okay, so clear Okay, saya start trade kan guna Royal Q ni dan alhamdulillah memang bagus Royal Q ni. Dan yang bagus dia adalah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak delete jap, nak refresh dia bagi masuk awal-awal. Okay, Royal Q ni juga anda boleh minta link registration, download je dekat Google Play Store. Okay, dan minta link registration dekat kawan yang invite anda lah. Okay, robot Royal Q ni kita boleh pakai dekat 3 exchanger. Tadi saya dah cerita pasal exchanger. Okay, kepada yang baru masuk no problem, nanti tengoklah recording balik apa itu exchanger, apa itu kripto balik lah. Okay, so Royal Q ni kita boleh pakai dekat 3, kita boleh pakai dekat Binance, kita boleh pakai dekat Huobi dan juga boleh pakai dekat Coin, boleh pakai dekat Coinbase. Dekat Luno so far tak ada lagi. Ada yang tanya Luno tak ada ke? Tak ada lagi so far. 3 exchanger ni je ada. Sebab tu saya akan fokuskan kepada Huobi. Okay, so macam sekarang ni untuk akaun ini saya pakai dekat Huobi dan saya sedang trade. Okay, saya tunjukkan saya tengah trade ni atas ni. Okay, saya tekan dekat kuantitatif sebelah ni. Okay, kat atas ni saya tengah trade. Nampak tengah trade. Okay, ni pun tengah trade. Okay, so dia berlaku secara auto dan ini adalah keuntungan saya. Pergi dekat revenue detail. So ini adalah keuntungan yang saya dah gain lah. Saya akaun ni dalam 3 bulan lah lebih kurang. Sekarang ni saya modal saya $1,000. Untuk akaun ni modal saya $1,000. Saya dah start trade daripada bulan 1 hari tu hari. Dan sekarang ni dah bulan 4 dah. Awal bulan 4. Dah 3 bulan lah. 3 bulan lebih ni lebih kurang $291. Lebih kurang 29% lah saya dah gain. Kalau bagi 3 lebih kurang average sebulan dalam 10% saya dah dapat.
Tapi dia tak sama. Jangan kata sama saya tunjuk ni akaun saya. Akaun semua orang berbeza-beza. Okay, nanti saya tunjukkan. No problem. Saya tunjukkan dulu akaun saya je So, ini adalah akaun saya. Saya nak tunjuk demo je. Okay. So, hari ni keuntungan adalah $2.3 ataupun RM9. Okay. So, lepas tu lagi, kita tengok. Saya ambil satu coin. Mana-mana coin lah. Apa-apa coin yang tengah trade. Okay, contohnya, saya ambil ADA ni. Okay, ni adalah coin yang saya pilih. Okay, ADA. Saya pergi dekat transaction record. Okay, semua boleh nampak transaction record. Dan anda boleh nampak, ni yang saya cakap tadi. Robot ataupun Royal Q. Akaun Royal Q saya, dia bantu saya untuk buat buy dan juga buat sell. Buy, sell. Nampak tak ada untung-untung ni semua? So, saya tak perlu lagi nak pergi dekat saya punya Huobi. Saya tak perlu. Sepatutnya saya kena pergi dekat saya punya Huobi. Okay. Dan saya kena buat buy dan sell tu buat sendiri. Sekarang tak payah dah. Sebab apa? Sebab saya dah ada Royal Q saya ni. Dialah yang tolong saya untuk buatkan buy dan sell tanpa perlu saya buat. Bagus tak macam itu? Baguslah. Maknanya kita tak perlu lagi lah nak monitor. Mana pula ada masa nak monitor dengan kerja lagi contohnya kan. Sepatutnya saya kena buat ni. Saya kena buat tekan buy. Okay. Lepas tu kalau dah naik, saya kena tekan sell. Ini semua benda yang saya kena buat manual. Tapi bila adanya Royal Q saya ni, tengok Royal Q saya yang akan tolong buatkan buy dan sell tu. Tengok banyak transaksi, banyak transaction yang dia tolong buat untuk saya buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Kadang-kadang tinggi sikit $7 pun pernah dapat kan. Okay? Semuanya berlaku secara auto lah. Saya cuma perlu settingkan sekali sahaja ikut modal masing-masing. Don't worry, itu semua saya akan tunjukkan Lepas tu saya tak buat apa-apa dah. Saya set and forget je, biar je. Lepas tu dapatlah saya 1,000 lebih tadi untung saya. Okay. So, faham Mana ni, tengok juga mana. Sama juga transaction dia, buy sell ni banyak. Okay, lepas tu kita buka apa lagi? Coin yang saya tengah trade, FX. Pergi dekat transaction record, nampak tak? Banyak ni, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Okay. So, bagus tak robot saya ni? Bagus Saya cuma bayar tuan-tuan dan puan-puan dekat Royal Q saya ni, gaji dia gaji Royal Q ni berapa banyak saya bayar? Saya cuma perlu bayar dia $120 saja setahun. Saya bayar kepada Royal Q ni sebanyak $120 setahun. Okay. So, itu adalah kos untuk robot ni. Kalau tuan-tuan nak pakai, Babar dengan kakak nak pakai. Huobi pula. Dalam Huobi, modal trade kita semua dalam Huobi. Dalam exchanger yang saya tunjuk tadi. Yang dah transaction dia 2.2 bilion tadi. So, duit-duit kita semua bukan dalam Royal Q. Duit kita semua ada dalam exchanger Huobi kita. So, kita kena depositkan duit lah. Ikutlah modal berapa nak deposit. Macam saya tadi $1,000. Saya ada lagi satu akaun. Kalau ada masa nanti saya akan tunjukkan. Akaun saya $10,000. Saya trade pun ada juga. Tapi saya tak tunjukkanlah akaun tu. Nanti orang nampak banyak sangat, besar sangat pula. Tunjuk yang $1,000 kan. Yang common-common lah. Okay. So $1,000 ada yang berjuta pun ada akaun kan. Yang masukkan dalam Huobi ni berjuta. Ada juga saya pernah tengok. Okay. Tapi tak adalah saya nak tunjukkan dekat sini. Okay, kita tengok yang $1,000 lah. Banyak lah akaun-akaun. Ada $300, $400, $1,000, $2,000, $10,000 macam-macam kan. Okay, so dalam Huobi terpulang kepada anda nak deposit berapa. $10 pun kita boleh deposit. $10 pun boleh. Boleh ke? Boleh. $20 pun boleh. $30 boleh. Tetapi yang ini saya nak bagi tahu saranan saya tak sesuai. Kalau at least yang sedap lah. At least sedap $300 ke atas. $300 ke atas ni okey. Okay. So 300 campur modal robot 120. Dan satu lagi profit sharing. Royal Q ni profit sharing dia 80-20. Dia trade kan untuk kita penat-penat. 100% daripada profit tu kita kena bayar dekat dia 20%. Itu je dia punya rules dia. Law dia nak pakai. Simple. Okay, dah lah dia buat auto semua tu. Nanti 20% kita kena bayar kat dia lah. Okay, tu nanti saya tunjukkan. So, untuk ditolak 20% tu, kita kena letak dipanggil sebagai gas fee. Dekat dalam Royal Q ni letaklah ekstra $20. Tak kisah letak $10 pun boleh. Tapi ekstra letaklah $20 katakan. Okay, so total ni 300, 120 ni untuk nak beli robot ni kan.
campur dengan gas fee itu $20, total lebih kurang dalam $440, lebih kurang tak sampai RM2,000 lah, RM2,000 dan ke bawah lah minimum untuk pakai. Macam saya cakap, bawah lagi daripada ni pun boleh, tapi yang okey. Sebab kita nak trade ni kan, kalau $10 beli robot dah 120, memang boleh, tapi buat apa? Kan? Tak berbaloi lah kan. Kalau lagi besar modal untuk anda letak dekat hobi masing-masing, lagi sedap saya beritahu. Sebab apa? Kalau modal besar, nak balik modal robot tu cepat. Modal $1,000 kan. Kalau kata sebulan 10%, maknanya bulan pertama tu balik modal robot, bulan kedua sampai bulan ke-12 untung saja. Tak kisahlah untung dia besar ke kecil ke, asalkan itu adalah untung. Nampak tak? Itulah lebih kurang kan. Saya nak tunjukkan. Kalau agak-agak nak try mencuba, try $300 dan ke atas. Nanti lepas tu top up kemudian. Dah faham top up kemudian. Okay, dalam RM2,000 je. Okay, so faham Okay, so robot ni dia akan tradekan duit kita dekat dalam kita punya hobi. Berapa pun modal yang kita letakkan, dia trade dan trade dan trade dan trade. Dia buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Anda nak withdraw terpulang. Bukan nak withdraw modal untung je, nak withdraw modal pun terpulang lah, bila-bila masa boleh. Tak ada masalah 24 jam, 5 pagi, 6 pagi pun boleh kita nak withdraw masuk account bank, tak ada masalah. Sebab market kripto ni 24 jam. Okay, dia trade, kita kena bayar 20%. 20%. Kan? Okay, 20% kita kena bayar kepada Reiki. Itu saja. Okay, so macam mana dia dah buat untung untuk kita? Ni saya nak buat demo, saya tunjuk macam mana dia buat untung untuk saya ni. Saya ambil satu contoh coin AVAX. Tengok AVAX So, saya pergi dekat AVAX ni. Okay, saya tak nak ambil AVAX lah, saya tunjukkan yang lain lah, yang lain. Okay, apa-apa coin lah kita pilih nanti, coin apa-apa kita nak trade. Okay, dalam ni ada sangat banyak coin yang kita boleh pilih. Okay, banyak coin yang kita boleh pilih. So, saya ambil satu coin, Zen katakan. Okay, macam mana dia buat untung untuk saya, atau apakah gerak kerja, cara kerja dia sangat-sangat smart. Okay, sebab tu saya memang pakai. Okay, pergi dekat trade setting bawah ni. Okay, bawah ni tuan-tuan sebenarnya anda cuma perlu tekan start je. Tapi sebelum tekan start tu, saya nak tunjukkan dulu trade setting, apa yang robot ni punya kerja, macam mana cara dia bekerja untuk buat untung untuk kita lah. Okay, yang pertama sekali dia ada ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda semua buka Royal Q anda akan nampaklah benda-benda ni. Yang pertama sekali dia ada first buy in amount atas tu. Okay, so cara dia trade ni, kalau modal kita tadi dalam banyak-banyak modal, saya ambil satu modal lah. Saya ceritakan satu modal. Sama je dengan semua modal terpakai. Saya ceritakan satu modal tadi 300. Kenapa saya cakap 300 tadi kan? Okay, so 300 tu first buy in amount, dia beli sikit dulu tau, $10. Okay, kita boleh letak, of course kita boleh letak lebih, 10, 11. Okay, minimum 10. So kalau $300 ni, okay, letak je 10. Okay, nak letak lebih pun boleh, nak letak 200, 300 pun boleh, tak ada masalah. Tapi letak 10 saja. Okay, ini yang saya sarankan, letak 10 saja. Okay, so first buy in amount kita letak 10. Kalau kita trade manual, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak, you all kalau trade manual, letak duit 300, berapakah, soalan saya, berapakah modal kita gunakan untuk kita beli coin? A, kita beli sikit dulu. B, kita beli semua je. So tak payah jawab, jawapan dia adalah B lah. Kita mestilah beli semua kan, sebab kita trade manual. So kalau kita pakai robot ni, kita pakai robot Royal Q ni, dia akan first buy in amount, dia letak sikit dulu tau, 10. Dia cakap, bos, tenang bos, kita beli relax-relax ya bos, kita beli sikit dulu. Kita beli 10 dulu, nampak tak? Okay, so lepas daripada tu dia ada margin call limit. Margin call limit ni maksudnya 7 times, 7 times. Maknanya dia akan beli 7 kali lah. Bila dia akan beli? Kalau jatuh. Kan graf kan macam ni kan. Graf kan dia macam tu kan. So kalau jatuh, dia akan beli sebanyak 7 kali. Faham Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, dia dah setkan dia punya untung 1.3%. So setiap kali dia hit 1.3% daripada price yang dia buy tu, dia buy kan, beli, lepas tu dia naik dah untung 1.3%, dia akan tolong sellkan untuk kita. Maknanya kita tak payah nak monitor dah. Faham Okay, so lepas tu kita tengok dekat margin configuration. Okay, saya ambil yang penting-penting je. Okay, inilah yang saya kata tadi tu, 7 kali. 7 kali nampak 7 kali dia beli tu.
Inilah dia. Kalau turun 3.5%, graf tu turun ataupun chart tu price coin tu turun 3.5%, negatif 3.5%, dia akan beli 2 times, dia akan beli lagi. Kan dia beli 7 kali kan? Tadi dia dah beli sekali dah, 10. Okay, kalau turun dia akan beli lagi 2 times, 20. Okay. So saya rasa faham bab ni. Turun lagi 4%, dia akan beli lagi 40. Okay, turun lagi 4.5%, dia akan beli lagi 80. Turun lagi dia akan beli 160. Jadi kalau modal kita $300, kita akan cukup untuk beli sampai fourth call lah, 4 kali pembelian lah. Sebab sampai turun lagi 5 fifth call ni, modal kita nak kena tambah lagi $320. Tapi kalau nak bermula $300 pun okey, sampai 4 kali pembelian pun dah cukup dah. Okey, bagi saya ini dah okey. Faham Okey, yang fourth call ni, lepas tu $300, cukuplah. Inilah planning dia. Modal kita, dia akan pakai cara dia macam ni lah. Kalau kita nak tambahkan modal kita lagi, tambahlah lagi $320 lagi dolar, dia akan boleh beli sampai 5 pula. Kalau jatuh lagi lah. Okey. So apa yang best dia? Kalau dia dah beli, duit kita dah habis. $300 tu dah habis. Dia pakai beli coin. Coin apa yang kita pilih lah. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah kalau dia jatuh lagi, tak ada masalah, duit kita takkan hilang. Takkan loss. Okay? Cuma kita perlu tunggu dia naik saja kepada price yang last dia beli tu. Naik kat sini lah. Tunggu masa lah. Duit kita tak akan hilang dan tak akan habis. Kita tak rugi duit kita rugi masa je. Yang penting kita tak rugi duit. Kalau macam trade forex kan, kita pernah dengar kawan-kawan kita, dia beli, jatuh lagi, habis makan duit kita sampai kosong duit kita kan. Okay? So itu, kita punya risiko tu dah sangat-sangat kurang sebab tak ada risiko kerugian duit. Jangan jual je lah. Macam beli emas, hari ni beli emas, kat sini beli 1 kilo, ini beli 1 kilo lagi, beli 1 kilo lagi, habis dah duit, beli emas, jatuh lagi harga emas. Emas masih lagi kita pegang, jangan jual je. Kalau jual, rugilah kat sini. Okey, jangan jual. Pegang je emas tu sampailah dia naik balik, barulah kita jual. Sama juga macam konsep coin, macam saham kan, sama juga, beli, lepas tu harga saham dia jatuh, jangan jual rugi. Okey? Right. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bagus lagi menggunakan teknik ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun price coin tu jatuh, graf tu jatuh, still kita boleh buat untung. Yang ni yang kita nak ni. Selalu kalau jatuh kita tengok tak boleh buat untung kan. Graf naik dah tentulah. Naik dah tentu kita boleh buat untungnya. Ni ceritanya graf tu jatuh ataupun chart tu jatuh, kita still boleh buat untung. Itu nama dia sistem martingale strategy. Sebab apa? Sebab tengok tadi kita punya set berapa keuntungan kita? 1.3%. Okey, kita set 1.3% keuntungan. Okey. Jadi kat mana-mana pun dia akan berhenti dekat 1.3%. So dia akan beli dulu $10. So 1.3% daripada $10 ni dekat atas. Dekat atas ni saya tunjuk kat atas ni. Tiba-tiba graf tu jatuh tau. Price jatuh. Bila jatuh, dia akan beli lagi 20. Masuk lagi 20. So 1.3% daripada 30. 10 campur 20, 30 kan. Dia bukan dekat atas ni lagi, tetapi dia dah jadi dekat bawah pula. Dekat sini. Ni adalah 1.3% dia. Tiba-tiba jatuh lagi. Dia jatuh lagi. Apa yang berlaku bila jatuh lagi? Dia akan beli lagi 40 pula. So 40, 20, 10, 70. 1.3% daripada 70 bukan dekat atas lagi, dia dah jadi dekat sini pula. Nampak tak? Price jatuh ni. Jatuh lagi dia beli 80. So 1.3% daripada 80 bukan kat sini, dia jadi dekat sini. Tiba-tiba dia naik sikit. So bila dia naik sikit je, kita dah untung sebanyak 8, 4, 2, $150. Walaupun overall mata kasar kita nampak harga jatuh, tetapi still kita boleh buat duit, kita boleh buat untung sebanyak $150 kali 1.3%. Ini dipanggil strategi ni sebagai martingale strategy.
Okay, so macam itulah cara dia buat untung tu untuk kita, dan anda boleh bermula dengan cara yang basic ini sahaja dahulu. Ini yang saya tunjuk ni adalah sangat-sangat basic. Modal 300, satu coin saja dan juga 1.3% semua-semua ni lah. Okay, dan jangan risau, segala step-step ini saya ada tunjukkan dekat dalam saya punya Telegram channel. So boleh pergi kepada saya punya Telegram channel. Okay, Ijat Ladin Nota Royal Q ni, harap-harap semua boleh pergi kat sini. Okay, dan kita apa yang anda boleh dapat dekat dalam Telegram channel ni, yang pertama sekali adalah pengenalan kepada kripto dan trading dalam bentuk video. Yang kedua, download dan register apps Wabi. Okay, so mungkin ini adalah version lama. InsyaAllah saya ada masa nanti saya akan update version baru, dan minta bantuan kepada kawan-kawan anda yang invite anda pada malam ni, macam mana nak buat verify. Lepas tu ada tutorial macam mana nak download dan register Royal Q. Lepas tu nak beli USDT, nak deposit macam mana, dalam ni ada. Lepas tu nak activate account Royal Q, dan seterusnya buat API binding. Kena buat step ni, step API binding. Dan juga untuk trade. Untuk trade saya tunjukkan tadi macam mana nak gunakan default setting robot, maksudnya basic sahaja. Of course ada banyak setting yang anda boleh guna pakai dalam Royal Q. Nanti bila anda dah pakai Royal Q ni, anda akan nampak banyaklah, ada banyak testimoni cara-cara orang guna pakai Royal Q ni. Dia ubah-ubah kat sini lah. Margin call limit ni pakai sampai 100. Whole position take profit ni macam-macam letak 1.3%, ada yang letak 2%. Yang itu sebab dia orang dah pandai. Kita gunakan basic ni saja pun kita still boleh gain profit. Macam saya pun guna, saya tunjukkan anda. Saya pun gunakan default setting. Okay, margin call limit sama je sampai 4 kali pembelian yang saya cakap tadi. Okay, so ini adalah keuntungan yang saya dah dapat. Macam itu. Okay tak? Okay sangat-sangat. Right? So sebelum saya jump kepada satu lagi cara untuk buat duit, saya nak tunjukkan kepada anda satu lagi cara untuk buat duit dalam Royal Q ni selain daripada day trading tadi. Sebelum saya pergi kat situ, saya nak tanya, tuan okay tak? Clear tak? Faham tak? Terutama kepada yang first time Okay, saya pakai Binance, okey juga ke? Okey je, Binance baik Iqbal. Kalau Brunei approve ke? Approve. Okey. Yang first time, siapa, saya nak dengar komen anda, faham tak? Sebelum saya jump, saya nak tunjukkan satu lagi cara dan kaedah untuk buat duit dalam Royal Q ni. Best. Saya pun bila nampak, ada macam-macam cara nak buat duit ni. Tadi dah satu cara. Lepas tu trade kan. Lepas tu kan, boleh buat macam-macam kan. Saya akan cuba tunjukkan sebanyak mungkin pada malam ni okey, nak kejar masa, lepas tu nak cepat kan, insyaallah okey. Apa nama apps pointer Tuan Ijat pakai ni? Tak adalah, saya pakai Zoom je. Ni Zoom berbayar, memang adalah benda tu. Okey. Alright, semua faham? Clear? Thank you. Next, tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang anda boleh dapat dalam Royal Q ni? Okey. Selepas dah trade tadi macam biasa, ikut je step yang saya ajar tadi. Anda deposit duit, banyak ke sikit ke, ikut. Okay. Lepas tu next, apa yang boleh anda buat adalah anda boleh sharekan, gunakan apps Royal Q ni kepada anda punya kontak anda punya kontak, kawan-kawan anda. Okay. Tak kisahlah siapa-siapa yang anda nak perkenalkan, gunakan apps Royal Q ni sebab dia ada rewarding program yang boleh kita dapat. Benda yang sama, tanpa perlu anda ambil pun duit kawan-kawan ni tadi. Apa yang anda perlu buat adalah anda cuma perlu ajarkan dia orang gunakan apps Royal Q sebiji macam mana yang anda pakai. Okay? Modal yang sama ke, koin yang sama, ajarkan benda yang sama. Kalaulah kata anda dapat untung sekian-sekian, dia pun guna pakai, dia pun dapat untung sekian-sekian. Sama untung yang sama. Tetapi kita dapat commission, dapat tambahan lagi commission. Yang ini yang best gunakan Royal Q ni adalah sumber pendapatan kedua kita, iaitu kita boleh guna pakai Royal Q ni untuk dapatkan income. Okey, saya tunjukkan berapa banyak pula income yang boleh kita dapat. Okey. Right? Tadi trading saya dah clear, semua orang boleh dapat. You trade through phone, so you must be online 24 hours. Tak perlu. Saya tak perlu. Siapa nama ni? Bansyarudin, tak perlu. You dah deposit, you dah set your robot, you nak buang handphone you pun boleh. Okay, sebab lepas tu dia orang yang settle kan. Kan you dah set kan tadi 1.3% lah. You dah set kan berapa layer dia nak beli. So lepas you dah set,
you forget, you ambil handphone you pecahkan, patahkan, you campak. Lepas tu nanti tahun depan you buka balik. Contohlah, okey, nak bagi faham kan. Saya pakai bahasa-bahasa kampung. Nabil, ajar setting Royal Q. Kan tadi saya dah tunjuk cara nak setting dia, tak ada setting yang berbeza pun. Saya gunakan default setting. Dan Nabil, anda boleh pergi tadi yang saya bagi tahu tadi kepada saya punya Telegram channel Ijat Ladin. Type je Ijat Ladin, you akan jumpa, you join, you subscribe lah channel tu. Lepas tu you tengoklah video-video tutorial saya macam mana cara nak guna pakai lah. Okay, so Nabil faham Nabil? Okay. Belum faham baru ikut Zoom lah. Nanti you tengok apa nama tu? You tengok recording lah Abang Hero. Okay. Kalau Binance sama juga. Binance pun sama. Sama je Binance ke dengan Huobi sama juga. Okay. So next tuan-tuan dan puan, okay, saya nak tunjukkan kalau gunakan Royal Q ni satu lagi kita boleh dapatkan income. Okay. Yang pertama tadi trading tak ada masalah. Itu ikut modal anda masing-masing tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya anda boleh dapat income. So ini adalah total income saya lah. RM121,674. Okay, saya start gunakan Royal Q ni since daripada bulan 5 tahun lepas. So okay tak? 121,000 daripada bulan 5 tahun lepas. Okey ke tak okey? Kalau tak okey tak apalah. Maksudnya saya cerita trading je lah. Yang income lain tu saya seorang-seorang je lah. Okey, anda semua fokuslah trading saya buatlah income yang affiliate tadi tu Okey. Baik. Jangan risau sebab semua orang boleh dapat benda yang sama. Okey. So macam mana nak dapatkan income yang macam itu? Don't worry, anda gunakan Royal Q ni, inilah kelebihan dia. Macam saya cakap tadi, ajarkan orang untuk pakai Royal Q ni. Sama je So kalau anda pakai modal $300, lepas tu dapatlah sebulan $10 untung, anda pun ajarlah orang. Takkanlah nak dapat untung seorang-seorang. Kan? Kita dah buat, kita ajarlah orang. Baik, kau pakai modal kau $300, kau akan dapat untung dalam $10 sebulan ke, $20 sebulan ke. Berapa modal tuan tu? Bukan. Ina Roslan, saya dah tak cerita pasal trading dah ni. Yang ini bukan trading. Yang ini cerita pasal commission. Yang tadi trading dah puas cerita dah. $300 ke berapa dolar ke itu trading. Sekarang ni saya cerita bab commission pula. So on tak on guys? Okay. Right, saya cerita berapa banyak yang kita boleh dapat. 121,000 yang saya dapat tu bukannya daripada saya punya modal trade. Modal trade saya lain. Saya dah trade tadi, saya dah tunjukkan. Trade kita dah lama dah tinggal. Okay, so sekarang kita naik tiket baru, naik bas baru, kita cerita pula pasal commission yang kita dapat kalau kita memperkenalkan orang menggunakan Royal Q. Okay, faham Ina? Okay? Ina Roslan? Faham Okay, jom saya tunjukkan. Don't worry. Jom, let's go. Kita tunjuk. Okay. Okay, the next. Mesti pakai berapa app? Satu app saja. Siapa nama tu? Siapa nama tadi yang tanya tu? Iqbal. Tak ada. Ni apps Royal Q je. Tadi trading. Trading tadi dia part lain. So, ini adalah commission. Dia part lain. Tapi dia dalam apps yang sama. Okay, so next. Yang pertama sekali, bila anda guna pakai Royal Q, anda pun dah start trading, so no problem. Okay, anda trading saja. Okay, trading lah ikut modal anda semua. Okay, dalam Royal Q ni satu lagi yang best dia ada commission. Okay, berapa banyak commission yang boleh anda dapat? Ini kalau kita buat dapat, tak buat pun tak ada masalah Okay, so yang pertama, anda activate robot Royal Q, anda akan digelar sebagai V1 user. Anda pun start trade. Okay, no problem. Dah start trade. Lepas tu, ingat, 20% daripada trading tu kita bayar kepada Royal Q. So itu saja deal dia, sangat-sangat mudah. Next step tuan-tuan dan puan-puan, anda ajar orang. So setiap kali anda ajar orang, anda akan bagi link anda lah untuk register Royal Q. Dia start je activate Royal Q $120, kita akan dapat $30. One time lah dapat sekali. So commission ni kita dapat real time, kita boleh withdraw anytime masuk dalam account bank. Ataupun ingat tak tadi awal-awal siapa yang join Zoom meeting saya pada awal-awal tadi, ada coin yang naik beribu-ribu persen, kita boleh beli dapat commission ni, janganlah bazir-bazir. $20 masukkan dalam account bank, $10 pergi beli coin simpan. Yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Yang boleh Solana sampai berapa ribu persen semua tu kan. So terpulanglah ke anda duit anda kan. Saya tak reti nak ajar duit orang ni kan. Terpulanglah nak buat apa pun. Bagi idea saja So itu yang pertama.
Yang kedua, okey. So ini yang pertama. Yang kedua, kawan anda pun trading. Bila dia trade, anda akan dapat 20% daripada 20% yang Roy Q dapat. So bila trade tadi, 100% daripada keuntungan kita bayar kepada Roy Q 80, 20, 20. Daripada 20% yang kita dapat, kita bayar kepada Royal Q 20%. Faham Daripada 20% yang Roy Q dapat, dia bayar kepada kita 20%. Bermaksud kalau kawan tadi untung $100, kita dapat $4 lah. Sebab $100 dia bayar kat Roy Q $20. Daripada $20 tu Roy Q bayar 20% bersamaan dengan $4 lah. So bermaksud 4% daripada total profit kawan ni tadi kita dapat. Okay? Setiap kali dia untung saja baru kita bayar. Setiap kali dia tak dapat untung lagi, kita takkan dapat. So deal? Faham? So itu yang pertama. So kita pun recommend orang lagi. Dah syok. Sebab apa dapat $30? Macam saya lah dulu. Okey ni. Sebab saya punya untung, trading jalan. Kan? Lepas tu saya ajarkan orang, rasa berbaloi pula dapat $30. Apa lagi? Semangat. Kan? Bila semangat, saya pun recommend lah orang kedua. Dapatlah $60. Tadi $30 dah selamat. Dah assalamualaikum dah selamat, dah masuk, dah keluar, dah berjoli. Lepas tu dapat lagi $30 lagi. Okay, so enjoy. Alright, 20% setiap kali kawan kita tu trade, kita akan dapat. Alright, lepas tu apa nak buat lagi? Lama-lama tuan-tuan dan perempuan, anda naik kepada V2. V2 ni 20 orang team members yang trade bawah anda. 20 orang yang trade bawah anda, tak kisah direct ataupun indirect. Saya recommend tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan recommend kawan-kawan tuan-tuan, cukup 20 orang bawah saya dinaikkan pangkat menjadi V2. V2 bila naik pangkat, commission pun naik. $40 pula. Tadi recommend orang $30. Sekarang recommend orang $40. Lagi semangat saya nak recommend orang. Kan? Sebab apa? Sebab saya syok. Sebab bila saya recommend dia, saya ajar dia, dia dapat profit. Dia dapat profit macam mana yang saya dapat? Silap-silap, dia punya profit lagi besar daripada kita yang recommend. Sebab modal kita kecil, modal dia besar. Saya memang dah banyak sangat pengalaman. Orang yang trade bawah saya, income trading dia lagi besar daripada saya berpuluh kali ganda lah. Sebab modal dia berjuta-juta. Kan? Modal kita kecil je. Dia dapat untung hari-hari sedap je kita tengok. Tak apalah, kita dapatlah commission $40. Kan? Dan kita dapat keuntungan 30%. Tadi 20, 30%. Kalau kita naik kepada V2. Seterusnya, kalau nak naik lagi, push lagi, nak pergi V3. Macam mana nak buat V3? Kalau kawan kita yang bawah kita tadi tu, 3 orang naik V2 lah. At least 3 orang. Dia pula naik V2 kan? Kita naiklah V3. V3 gaji naik lagi $50. Dan 40% trading. Besar ni. Kan? 40% trading ni. Right? So itu V3. Then last kali V4, bukan last kali lah, di V4. Okay, nak naik V4, 3 orang V3, kita naik V4. V4 dapat $60. Macam saya sekarang, saya V4 Saya V4 $60 dan 50% saya punya overriding daripada trading. Tu yang dapat banyak tu, RM100,000 tu. Kan? Lepas tu V5, saya sekarang nak pergi kepada V5 lah. Saya kena ada 3 orang, saya kena bantu naik V4, naik V5. Okay, so commission naik $65, 55% daripada trading. Last kali V6, V6. V6 ni tuan-tuan, kita kena ada 3 orang V5, kita naik kepada V6. Bila V6, commission kita $70 kalau kita recommend orang, 60% trading dan juga 10% global dividend. 10% global dividend ni bermaksud 1 juta user Royal Q yang trade pakai Royal Q sekarang, dia bayar kepada Royal Q sebanyak 20%, betul tak? 20% yang Royal Q dapat ni daripada beratus-ratus juta dolar ni, dia akan keluarkan keuntungan dia sebanyak 10%, dia akan bahagikan kepada V6. Gila banyak tuan-tuan. Sebab apa? Siapa yang pangkat V6 ni, pergi V6 dah confirm income juta. Dalam Malaysia kita ada 3 orang V6 lah. So memang diorang ni memang aktif lah. Memang diorang ajar orang gila-gila buat Zoom, ajar orang gunakan robot dan sebagainya. Aktiviti diorang memang non-stop dan diorang naik kepada V6. 3 orang iaitu Tuan Nizam Saha, Tuan Izwan dan juga Tuan Sufi. 3 orang V6 ni dan income diorang memang berjuta-juta lah. Bila income berjuta tuan-tuan, trading jangan cakap lah. Trading you punya duit untuk trade tu, sebab yelah trade pun boleh dapat duit, cuma dulu kita trade modal kecil.
Bila kita dapat commission, kita ambil commission tu tadi, kita ambil commission, pergi letak dekat trade, dah dapat income trade pula. Bila dah income trade besar, modal berjuta, ya Allah, kan? Kan, letak sejuta, sebulan 100,000, cukup lah. Itu daripada trade. Daripada commission jalan lagi. Itu dia yang best guna ROIQ ni. So, dia education dia education system. Kita mesti keep ajar orang kalau kita nak gain income. Saya nampak this is a good business, so saya fokuskan more. Sebab tu saya cakap saya fokuskan tahun lepas bulan 5 saya fokuskan untuk jadikan ROIQ ni sebagai business lah, business utama saya. Yang saya rasa bagus. Sebab apa? Saya rasa ramai gila orang yang nak buat belajar dari duit daripada trade ni. Okay? Ramai orang nak buat trade, duit dalam trade, tapi orang tak pernah trade. Sebab dulu saya ajar orang forex, orang rugi lah, payah, susah. Forex ni nak kena technical, kemahiran kena tinggi lah, dan dia kena ada passion. So untuk ROIQ ni tak perlu, sebab kita pakai robot. Dan duit hobi tu pula, orang memang pakai hobi Binance, Luno ni semua orang pakai, cuma orang tak tahu ada robot, ada produk robot ni. Jadi orang tak tahu kalau kita tak beritahu. Jadi saya beritahu orang, sekarang ni kau nak belajar trade, kau pakai robot ni, kau letak je duit kau, lepas tu settle. Itu je saya punya cakap dengan orang. So kalau anda tuan-tuan dan puan-puan ada kawan-kawan juga tapi tak pandai cakap, don't worry, setiap hari Rabu saya buat Zoom yang macam ni. Anda boleh invite kawan-kawan anda, kita akan buat sesi explanation macam ni lah. Okay, jadi anda boleh gain income sama-sama. Don't worry, saya akan bantulah, bantu anda dari segi percakapan. Alright, so deal? Senang Okay, fokus je naik V1, V2, V3. Sambil-sambil tu fokus slow-slow lah. Trading ni slow-slow, dapatkan untung, manage duit untung tu betul-betul. Kalau kawan tak percaya ke Abang Ijat, tak percaya dia punya pasal. Tak ada masa nak layan kan. Kita kan, kawan tak percaya tu dia punya pasal, betul jangan all in 10k kena BSP Wallahualam bisawab itu masing-masing, duit masing-masing. Saya bab duit berapa you all nak letak masing-masing. Jangan tanya saya berapa saya ada 100,000 ni, berapa saya patut letak adakah patut saya letak 100,000 ni? Saya kata itu susah, tak ada jawapan So kalau tanya saya all in je, saya apa ada dalam kompleks, sebab saya dengan kripto ni dah lain. Saya dah fall in love in kripto ni daripada 2018 lagi. So confident level saya tu lain. Jadi kalau orang lain tu lain duit masing tunggu masing-masing, betul. Mula masuk sikit, nanti kan nak top up sikit-sikit ke terpulang lepas tu slowly lah sama-sama buat aktiviti macam ni, sharing-sharing macam ni, and then kita sharing lah dengan kawan-kawan kita suruh kawan-kawan dengar dulu je kalau dia rasa bagus, dia ambil lah tindakan, tak bagus no problem. Okay, hobi je macam mana Binance. Abang Hero Muhammad, saya rasa anda dah terlepas bas, don't worry, semua boleh pakai. Kita pakai dekat 3 exchanger, Binance, Huobi dengan Coinbase so no problem, boleh tengok dekat saya punya Telegram channel untuk macam mana cara untuk install lah dan semuanya lah. Semua bergantung dengan mindset dan trading plan masing-masing. Okay, tak habis lagi cerita KWSP ke Okay, masing-masing kan. Kalau nak minimum macam saya cakap RM2,000 tadi adalah minimum lah yang okey, yang anda boleh start dulu. Then next kemudian nak top up sendiri-sendiri masing-masing terpulang. Okay, alright. So saya dah habis cerita. Okay, bagi mereka yang baru nak start, what is the best time? Now is the best time. So always now, jangan tangguh-tangguh okay. So betul apa nama tu? Now betul Arisan, now jangan tangguh-tangguh. Kalau dah nampak boleh buat duit, belasah so saya pun dah hampir setahun saya trade gunakan ROIQ. Bulan depan saya setahun lah genap, saya bulan 5. So insyaAllah, so income tu dah dapat. Lepas tu best, saya shop. Lepas tu ingat, macam saya cakap, simpan coin lagi, coin naik harga So untuk belajar semua benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan, anda mesti join bersama dengan saya. Sebab anda akan jumpa dengan saya ni setiap masa lah. Nanti dalam Telegram channel saya, dalam saya punya segala macam kelas-kelas Zoom, ini adalah basic je ni. Tapi still basic pun saya tunjukkan anda tadi. Saya tak ada suruh apa-apa, memang inilah cara nak buat duit. Don't worry, tak ada upset kelas ke. Okay, so majority pakai. Kenapa majoriti ROIQ pakai Huobi? Sebab apa? Dalam siapa yang dah lama-lama pakai, siapa yang baru pakai, dia orang tak boleh nak download Binance dalam Google Play Store. That is why. Dalam Play Store hanya ada Huobi saja. Binance dia kena download APK dan baru boleh download Binance, ataupun dia kena pakai VPN. Okay? So menjawab tak soalan tu? That is why. Nak pakai Binance ke? Boleh. Tak ada masalah. Pakai Coinbase ke apa boleh. Tapi Coinbase Malaysia tak ada. Right?
Kalau kita dah trade dengan modal termasuk robot fee sebanyak $500, lepas tu tukar strategi dan tambah coin dan tukar ni, boleh ke? Boleh. Abang Najib, soalan Abang Najib tu, Abang Najib nak buat apa-apa saja terhadap duit Abang Najib tak ada masalah. Tapi make sure cara yang betul lah. Don't worry, nanti cara yang betul tu boleh follow je dengan saya punya Telegram channel. Okay, itu saja. Dia punya tu, nanti nak adjust, dah pandai nanti barulah adjust sendiri. Okay, kita pakai yang basic je dulu. Right? So ada lagi soalan? So faham setakat ni? Okay, boleh kita left sekarang? Okay. Boleh ke? Kalau tak boleh lagi, kita borak lagi. Kalau boleh, kita end sampai sini je dan kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Right? So far semua okay? Right, kalau semua okay, kalau semua terbaik, alright. So saya ucapkan good luck, okay, kepada anda semua, okay. Slowly buat, don't worry, okay, don't worry, be happy, okay. So kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang, pada hari yang sama, di rancangan yang sama. Okay, so thank you very much. Nanti saya akan postkan recording ni dalam saya punya Telegram channel. Anda boleh tengok balik recording ni berkali-kali. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua, okay? Dan juga good luck kepada semua. Semoga anda semua kaya raya, okay? Dilimpahkan rezeki masing-masing, insyaAllah, amin. Right? So, good night. Assalamualaikum. Bye-bye, 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 bye-bye.